KPM. Keliru jugalah kadang-kadang, meniaga dah. Kemudian nak kena susun VMO. VMO ni visi, misi dan objektif. Yang mana satu visi, yang mana satu visi, yang mana satu objektif. Kenapa ni Tabah? Peninglah saya, cikgu. Tadi Niaga dah. Lepas tu kena buat VMO. Saya dah buat, tetapi saya keliru. Yang mana satu visi, yang mana satu visi, yang mana satu objektif. Mungkin cikgu boleh bantu saya? Boleh. Okey, macam ni Tabah, sebenarnya visi ni adalah satu gambaran menyeluruh tau. Mengenai kafe yang Tabah buat ni. Apa yang Tabah nak untuk perniagaan kafe Tabah ni. Jadi saya tengok dekat sini dah betul dah tu apa yang Tabah buat tu. Cuma nak menyusun je, cikgu, kan? Ya, betul. Untuk fahamkan lagi lebih mendalam, kan? Cikgu, saya rasa saya nak fahamkan lagi lah. Mungkin banyak lagi perkara yang saya tak faham. Boleh. Cikgu bukan ada mata pelajaran perniagaan ke pagi ni? Dah lambat dah ni, cikgu. Jom. Murid-murid, masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid hari ini? Hari ini kita akan belajar satu lagi mata pelajaran yang cukup menarik. Ini mata pelajaran kegemaran Abang Tabah. Mata pelajaran perniagaan. Apakah itu perniagaan? Bagaimana kita nak susun perniagaan kita? Dan apakah VMO yang Abang Tabah bincang dengan Cikgu Nurlina sebentar tadi dekat kafe? Iyalah, kita pun minum-minum lah sebelah pagi. Tapi bila kita tengok murid-murid dah ready kan untuk mengikuti mata pelajaran perniagaan, cepat-cepat Cikgu Nurlina beredar masuk ke dalam kelas. Okey, nak saya perkenalkan pagi ni dan ucapkan selamat datang jugalah kepada jurubahasa kita terlebih dulu, iaitu Cikgu Kulina daripada SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah, syukur, nampak ceria, cikgu, kan? Dan sudah tentulah cikgu yang akan membawakan kita mata pelajaran perniagaan pada pagi ini adalah Cikgu Nurlina binti Muhammad daripada SMK Tinggi Kelang. Apa khabar, cikgu? Alhamdulillah, sihat. Cikgu banyak bantu saya tahu tadi. Syukur. Dah faham sikit, tapi kekeliruan tu masih lagi ada. Tak apa, cikgu, ya? Kalau Abang Tabah keliru, ada kemungkinan juga murid-murid sudah tentu keliru juga nak menyusun apa itu VMO, visi, misi dan juga objektif. Baiklah, kita tak nak buang masa. Kalau dah bersedia dengan pen dan kertas, elok kita masuk ke dalam kelas bersama Cikgu Nurlina untuk mata pelajaran perniagaan. Silakan, cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua anak murid cikgu yang berada di rumah. Okey, hari ini kita akan belajar penetapan visi, misi dan objektif perniagaan. Okey, untuk pengetahuan semua anak murid cikgu, sekiranya kamu ingin menjadi usahawan yang berjaya, kamu mestilah ada visi, ada misi dan ada objektif bagi perniagaan kamu yang betul-betul tepat, jelas dan mudah difahami oleh semua orang. Dan mata pelajaran ini juga pentingnya murid-murid. Kenapa? Sebab selalu ada dalam peperiksaan, dalam ujian, dalam peperiksaan dan dalam SPM. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai visi dahulu. Selalu perasan tak kalau dekat sekolah, cikgu-cikgu selalu sebut, okey, hari ini kita nak belajar VMO, VMO, VMO. Apa itu VMO? VMO, V untuk visi, M untuk misi dan O untuk objektif. Okey, kita tengok dulu visi. Apa itu visi? Okey, visi ialah penetapan. Kalau tengok dekat sini, penetapan perancangan. Okey. Penetapan perancangan, sekejap cikgu keluarkan pen dulu. Okey. Penetapan perancangan yang ingin dicapai. Maksudnya dalam perniagaan kita tu, apa yang kita nak capai. Okey, kemudian dia melibatkan fokus dan rancangan jangka panjang.
Dan visi ni juga menjadi panduan untuk membuat keputusan bagi memastikan hala tuju tepat. Sebab tu tadi cikgu bagi tahu visi, misi, objektif ni penting bagi kita nak jadi usahawan yang berjaya. Okey, seterusnya kita tengok pula misi. Okey, apa itu misi? Misi ni pula penyataan ringkas. Ringkas yang jelaskan tujuan sesebuah perniagaan kita ni. Okay, tujuan atau matlamat utama sesebuah perniagaan kita. Okay, contoh tadi, kalau macam Tabah tadi kan, nak buka kafe kan. Kafe yang paling sedap, paling best. Okay, apa misi kafe Tabah tadi? Kan, untuk menjadi sebuah kafe yang hebat kan. Okay, kemudian menjadi satu ketetapan dalam melakukan aktiviti perniagaan untuk mencapai matlamat. Okey, seterusnya kita dah faham sekarang ni kita dah tengok visi, kita dah tengok misi kita. Cikgu ulang kalau misi tadi keseluruhan mengenai perniagaan kita dan dia melibatkan jangka panjang. Kalau misi ni pula adalah penyataan ringkas tujuan utama, matlamat utama sesebuah perniagaan yang kita lakukan tadi. Dan dia menjadi satu ketetapan untuk lakukan aktiviti bagi perniagaan mencapai matlamat. Cikgu Nolina, ya. Kalau kita lihat pada misi dan misi tadi, adakah jika kategori perniagaan itu berubah, adakah visi dan misi juga akan berubah? Ya, betul. Tabah, kamu ni kan advance sangat lah. Advance sangat cikgu Bukan, mungkin adalah murid-murid yang lain tag kat saya tadi. Tag kat saya tadi, tanya macam tu cikgu. Okey, boleh. Betul apa yang Tabah tanya tadi tu, tepat. Tapi tunggu, cikgu terangkan objektif dahulu, lepas tu baru saya kita yang tengok. terlalu cepat cikgu Tu tadi saya cakap Tabah ni advance. Tabah ni adalah murid saya yang paling advance. Nanti dulu Tabah. Okey, kita belajar dulu objektif Tabah. Okey, objektif. Apa itu objektif? Okey, objektif ni pula adalah pembentukan matlamat yang lebih khusus. Nampak tak kat sini cikgu bulatkan perkataan lebih khusus. Maksudnya kita fokus apa yang kita nak capai untuk perniagaan kita supaya kita dapat merealisasikan misi kita. Dan seterusnya visi kita akan tercapai. Sebab bila kita dapat realisasikan kita punya misi, secara tak langsung kita punya visi juga akan tercapai. Okey, kemudian sasaran boleh diukur. Pastikan objektif kita ini boleh diukur untuk kita capai tujuan organisasi kita. Dan kita punya objektif ni dia terbahagi kepada dua Okey, apa dia? Ada jangka panjang dan juga ada jangka pendek. Okey, sekarang ni kan. Sekarang ni saya sebenarnya nak tanya Tabah. Sebab kita kan tadi kan kita dah belajar kan apa tu visi, apa tu misi dan apa tu objektif. Saya nak tanya Tabah. Sekarang kan Tabah umur 16 tahun. Oh, muda cikgu. Agak-agak kan masa lagi 5 tahun, lagi 6 tahun, pada usia 21 tahun nanti. Apa yang Tabah nak dalam hidup Tabah? Dalam bidang pelajaran, apa yang Tabah nak? Sudah semestinya lah, bukan saya saja tapi murid-murid yang lain juga pastinya mahu berjaya, mahu menjadi seorang yang hebat, seorang yang cemerlang. Tetapi itulah bila cikgu dah memperkatakan tentang VMO pada hari ini kan, rasanya saya agak jelas cikgu. Mungkin saya kena susun balik visi, misi dan objektif saya untuk mencapai sesuatu yang lebih cemerlang pada usia 21 tahun. Wow, hebat kan Tabah. Jadi pada usia 21 tahun, hari tu Tabah bagi tahu kat saya, Tabah nak ada ijazah kan? Ya cikgu, betul. Ijazah apa yang Tabah nak tu? Kalau ikutkan cikgu kan, banyak sebenarnya saya punya. Tapi bila saya tengok balik, saya susun balik seperti mana cikgu cakap tadi kan. Jadi mungkin visi, saya nak jadi visi dan misi saya kan, mungkin saya nak jadi seorang yang hebat dalam kira-kira. Kalau saya kata saya nak jadi accountant yang bertauliah, boleh ke cikgu? Wow, betul. Tepatlah visi Tabah pada usia 21 tahun Tapi nanti. Tapi objektif tu macam kurang jelas. Okay. Nak jadi accountant yang bertauliah tu. Okey, objektif ni pula apa yang berlaku, apa yang Tabah perlu buat sekarang ni untuk Tabah capai cita-cita Tabah, iaitu memperolehi ijazah sarjana muda perakaunan
yang bertauliah. Nak jadi accountant bertauliah tu, okey, objektif dia apa yang Tabah kena buat sekarang untuk pastikan 21 tahun nanti Tabah akan jadi accountant yang bertauliah. Ya, macam tadi cikgu, saya susun lebih kurang 3 objektif. Adakah perlu objektif melebihi 3 komponen ataupun cukup 3? Tak perlu Tak semestinya. Tabah. Tak semestinya. Okey. Ikut kepada kemampuan Tabah itu. Okey, memandangkan Tabah ni dah hebat sangat, cikgu nak uji lah Masya Tabah Allah. lagi ni. Okey. Kita Saya try. cikgu, Kita saya cuba yang tanya. Okey. berikan 2 tujuan penetapan VC. Tadi kan cikgu dah tanya kan. Tabah dah cakap VC Tabah pada usia 21 tahun nanti Tabah nak ada nak jadi accountant yang bertauliah. Ya. Okey. Dan sekarang ni kita cuba sikit uji minda, berikan 2 tujuan penetapan VC. Okey, baik. Murid-murid, saya cuba. Berikan 2 tujuan penetapan visi seperti mana yang Cikgu Nurlina katakan tadi, ianya merupakan satu kenyataan yang akan mendorong saya umpamanya untuk mencapai objektif saya. Wow, okey. Boleh ke cikgu? Jom kita Okey. tengok. Jom cikgu murnikan jawapan Tabah. Terima kasih Tabah. Sama cikgu. Okey. 2 tujuan kita tengok dekat sini 2 tujuan. Kenapa nak ada VC? Yang pertama, kita ni ada misi, kita nak semua pihak, semua orang ni faham kita punya visi dan berusaha mencapainya. Kita nak semua orang tahu bila kita buka kafe tadi kan, macam tadi kita buka kafe, kita nak semua pekerja kita tahu tentang visi kita, apa yang kita nak capai dalam kafe kita. Kemudian pekerja tahu peranan dia. Bila semua orang dah tahu, jadi pekerja ni dia tahu apa kerja yang dia kena buat, apa tanggungjawab dia, apa tugas dia, apa peranan dia yang dia perlu buat supaya dia dapat melaksanakan, dapat mencapai visi syarikat kita itu tadi. Okey. Tahniah. Terima kasih, cikgu. Tahniah Tabah sebab dapat menjawab dengan bagus. Alhamdulillah. Okey. Itu dia tadi. Okey. Baik cikgu, kita berhenti sekejap sehingga uji minda ni kan. Kita akan sambung lagi. Cikgu Kulina okey ke? Okey, cantik. Okey Cikgu Lina, kita akan berehat sekejap. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini Didik TV. Murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Wah, murid-murid, kita dah pun bermula untuk sesi yang seterusnya. Bukan apa, catatlah sikit nota-nota. Kalau murid-murid tadi dah buku tu dah penuh, boleh cari buku yang baru. Kalau pen dah habis ink, boleh cari pen yang baru kan. Okey, kita nak teruskan mata pelajaran kita perniagaan pada hari ini bersama dengan Cikgu Nurlina dan juga Cikgu Kulina yang sedang memberikan bahasa isyarat untuk kita. Mungkin ada murid-murid yang dalam pendidikan khas boleh memahami apakah yang sedang kita pelajari pada hari ini. Okey, Cikgu Kulina boleh teruskan dengan bahasa isyarat dan Cikgu Nurlina boleh teruskan dengan mata pelajaran perniagaan. Silakan. Okey, jom. Tadi ingat tak Tabah ada tanya cikgu. Tabah cakap, cikgu, kalau perniagaan ni dengan satu perniagaan A dan perniagaan B, adakah dia berbeza? Visi dan misinya kan? Visi, Okey. misi dan objektifnya. Kan tu saya cakap, Tabah ni laju betul pelajar terbaik saya ni. Okey, sekarang cikgu akan jawab pertanyaan Tabah tadi. Okey. Sekarang kita tengok perbandingan visi, misi, objektif ataupun VMO dengan perniagaan yang berbeza. Okey, kita tengok dekat sini ada 2 gambar. Ada 2 gambar. Satu gambar apa ni Tabah? Ini macam gerai-gerai yang menjual minuman dan juga makanan, cikgu. Kedai yang menjual makanan dan minuman, betul tak? Okey, yang sebelah ini pula, yang sini pula? Ini kelihatan seperti sebuah rumah yang memberikan perkhidmatan kepada warga emas, cikgu. Ya, betul. Jadi, yang ini merupakan perniagaan
organisasi bermotifkan untung. Okey. Sebab tadi Tabah cakap apa? Dia ada jual, nampak kat sini ada makanan, ada macam-macam lah dalam ni. Ada kedai. Okey, kemudian yang ini pula adalah rumah penjagaan untuk warga tua ataupun orang tua. Jadi yang ini adalah organisasi bukan bermotifkan untung. Okey. Apa maksud bukan bermotifkan untung? Agak-agak apa dia Tabah? Bukan bermotifkan untung. Kalau sefaham saya lah cikgu kan, tidak bermotifkan untung ini kita boleh lihat dari segi nilainya, murid-muridnya. Kalau saya cuba dari segi nilainya untuk memperkasakan komuniti sesetengah tempat. Ya, betul. Kalau dekat sini nampak tak ada perkataan bukan bermotifkan untung, maksudnya perniagaan ini bukan untuk mendapatkan untung semata-mata. Dia tak dapatkan untung, tapi dia lebih kepada nak memperkasakan komuniti ataupun membantu masyarakat. Kalau dekat sini bermotifkan untung, maksudnya perniagaan ini dibuat memang dia nak untung. Dia nak untung. Dia tak nak rugi. Apatah lagi rugi memang tak nak lah. Memang dia punya visi dia memang dia nak untung. Jadi kita tengok perbandingan VMO antara yang berorientasikan untung dan juga yang bukan bermotifkan untung. Kita tengok satu persatu. Yang pertama, yang cikgu menggunakan gambar yang sama. Sekarang ni objektif utama adalah untuk apa? Untuk memaksimumkan keuntungan. Dah nama pun bermotifkan untung, maka dia punya sasaran dia adalah, objektif dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Dan aktiviti dia adalah mengeluarkan barang ataupun perkhidmatan seperti dalam gambar ini tadi. Aktiviti dia keluarkan barang, dia keluarkan perkhidmatan, ataupun dia jual barang ataupun dia jual perkhidmatan. Untuk apa? Untuk memaksimumkan untung. Baik setakat ni Tabah faham? Faham, saya faham cikgu. Terdiri daripada perniagaan milikan tunggal ataupun perkongsian ataupun syarikat berhad dan juga koperasi. Dan sumber keuangan ni dia dapat daripada mana? Sumber keuangan dia dapat daripada modal pemilik ataupun dia dapat daripada pinjaman ataupun dia dapat daripada keuntungan sesebuah perniagaan itu. Ini untuk organisasi bermotifkan untung. Dan organisasi bermotifkan untung ni didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Keseluruhannya seperti yang cikgu beritahu tadi, visi, misi dan objektif dia, matlamat utama dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini adalah VMO untuk organisasi bermotifkan untung. Setakat ni Tabah faham dan jelas apa yang cikgu sampaikan? Saya faham cikgu. Cuma cikgu saya nak tanya, kalau usia saya 16 tahun, adakah saya boleh mendaftarkan syarikat saya? Maklumlah saya kena masuk kelas, kena juga mengendalikan perniagaan. Pandangan cikgu. Macam mana tu nak jawab? Boleh ke tak boleh? Tak apa, nanti cikgu nak Tabah catat dulu. Cikgu nak Tabah sentiasa catat ni cikgu. Catat dulu. Lepas ni cikgu akan bagi jawapan. Tapi sebab kita ada satu slide lagi ni yang kita nak tengok ni. Sekarang organisasi bukan bermotifkan untung. Tadi kita dah tengok yang untung. Sekarang kita tengok bukan bermotifkan untung. Dengan menggunakan gambar tadi, rumah orang tua, rumah penjagaan orang-orang tua, kita tengok objektif utama dia apa? Apa objektif utama dia? Berorientasikan kebajikan ahli masyarakat dan memberi perkhidmatan kepada orang ramai. Visi dia ialah, objektif dia ialah dia nak bantu ahli dia nak bantu masyarakat dan memberikan perkhidmatan kepada orang ramai yang memerlukannya. Aktiviti utama ni dia beri perkhidmatan yang cekap dan berkualiti kepada ahli dan juga masyarakat. Kemudian siapa yang membiayai contoh kita gunakan gambar ni, siapa yang membiayai rumah kebajikan orang tua ni? Dibiayai oleh kerajaan dan sumbangan ataupun yuran keahliannya, bergantung kepada sesebuah tempat tersebut. Dan
Kalau tadi, kalau bermotifkan untung, kita daftar dekat SSM. Betul. Kan? Tapi kalau untuk bukan bermotifkan untung, mestilah daftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia ataupun ROS singkatan dia, ataupun Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia ROY. Daftar dekat Ros dan Roy. Macam nama orang kan, senang nak ingat kan? Betul, betul. Ros dan Roy. Okey. Jadi secara keseluruhannya VMO untuk organisasi bukan bermotifkan untung, dia nak apa sebenarnya? Dia nak jaga kepentingan orang ramai. Okey, kalau tadi organisasi bermotifkan untung, VMO dia apa, Tabah? VMO dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan ataupun jualan sesebuah perniagaan itu, cikgu. Betul. Tahniah Tabah, jawapan yang tepat. Okey, baiklah. Sekarang ni nampaknya Tabah dah faham, dah tahu dan dah boleh buat pun. Okey. Tadi cikgu nak cubalah tanya Tabah lagi sekali. Sila, cikgu. Cikgu nak tanya Tabah. Okey. Yang ini dah ada jawapan kan? Cikgu nak tanya yang sebelum ni. Kalau organisasi bermotifkan untung, kita nak daftar dekat mana tadi, Tabah? Kalau saya tadi berdasarkan maklumat yang cikgu kongsikan, saya ingat dua. Saya ingat nama orang, iaitu Rose dan juga Roy. Dua nama itu yang ni, Pejabat Pendaftaran Pertubuhan Belia untuk perniagaan yang tidak bermotifkan keuntungan. Kalau nak pergi di bawah kategori bermotifkan keuntungan, mestilah berdaftar dengan Rose di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM. Okey, kalau bukan bermotifkan untung, kita nak daftar, kita guna nama orang. Betul, cikgu. Ross dan Roy. Okey, kalau bermotifkan untung, maksudnya kita nak untung, kita kena daftarkan perniagaan kita dekat SSM, Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Okey. Nampaknya Tabah dah semakin pandai, dah semakin faham. Seronok cikgu dengar. Cikgu buat saya malunya dengan murid-murid yang lain. Tengok ketua-ketua pelajar senyumnya dekat saya, cikgu, pada hari ini. Itu maksudnya Tabah memang menguasai apa yang cikgu ajar Tabah pada hari ini. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni cikgu nak tanya Tabah. Ya. Aktiviti organisasi bukan bermotifkan untung dah ada dekat sini. Ya. Cikgu tak nak tanya yang Tabah dah nampak. Cikgu nak tanya Tabah yang yang slide yang Tabah tak nampak, yang kita dah belajar sebelum ni. Okey, apakah aktiviti organisasi bermotifkan untung? Okey, aktiviti bermotifkan untung, kalau saya cubalah, cikgu, ya. Saya cuba, ya. Murid-murid, saya cuba. Kalau bermotifkan untung, sudah tentulah saya perlu ada satu aktiviti mengeluarkan produk atau barang untuk dijual, sebab motifnya adalah berunsurkan keuntungan. Ya, perkhidmatan betul. Seperti kalau kata tadi kategori makanan minuman, jika perkhidmatan seperti penghantaran dan sebagainya, saya juga harus mengeluarkan apakah perkhidmatan seperti telus, ikhlas, cepat, laju. Betul ke, cikgu? Wah, boleh tak kita tepuk tangan Tabah? Allah. Ya, tahniah Tabah. Jawapan Tabah betul, tepat. Okey, aktiviti bermotifkan untung ini adalah untuk menghasilkan barang, mengeluarkan barang ataupun menjualkan barang ataupun perkhidmatan. Sebab dia punya visi, misi dan objektif dia adalah untuk memaksimumkan keuntungan. Jadi bila kita nak maksimumkan keuntungan, mestilah kita kena jual barang. Betul. Mestilah kita kena hasilkan barang ataupun perkhidmatan. Okey, kemudian ada satu lagi soalan cikgu nak tanya Tabah ni. Okey. Soalan terakhir ke, cikgu? Sebab loceng dah berbunyi. Boleh ke? Okeylah, bolehlah. Kita berehat sekejap, cikgu, ya. Sebab murid-murid yang lain mungkin nak tambah kopi dah habis tu. Biskut pun dah mula kurang. Okey, tak apa, kita akan kembali lagi sebelah sini, tentunya bersama dengan Cikgu Nurlina dan juga Cikgu Kulina. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi sebelah sini, Didik TV. Murid masuk kelas.
KPM. Baiklah, kembali Didik TV. Apa khabar murid-murid hari ini yang baru saja menyertai saya dan Cikgu Nurlina dalam mata pelajaran perniagaan. Ambil pen, ambil kertas, boleh salin nota sebab mata pelajaran perniagaan pada hari ini sangat-sangat menarik dan Cikgu Kulina nampak tu sedang membantu murid-murid pendidikan khas untuk memahami mata pelajaran perniagaan kita pada hari ini. Baiklah, saya nak terus masuk ke dalam kelas bersama Cikgu Nurlina. Silakan. Okey, baiklah anak murid cikgu yang berada di rumah. Ini adalah bahagian yang kamu kena sediakan pen, kamu kena sediakan kertas dan kamu salin nota. Apa sahaja yang cikgu cakap, kamu salin sebab ini merupakan satu bahagian yang paling penting dan selalu tahu masuk dalam peperiksaan. Okey, hari ini kita tengok ciri-ciri objektif. Apabila kita membina sebuah objektif, satu objektif dalam sesebuah perniagaan, kita kena ikut SMART. Kita kena ikut kaedah SMART. Apa itu SMART? Okey, kita perhatikan satu-satu. S yang pertama adalah untuk spesifik. Spesifik. Apa maksud spesifik? Spesifik penyataan secara khusus. Apa maksud khusus? Maksudnya fokus. Penyataan yang fokus dan terperinci yang boleh diukur secara kuantitatif. Okey, ini adalah spesifik. Okey, yang kedua adalah M. M tu apa? Measurable. Measurable ni pula dapat bandingkan. Kita dapat bandingkan pencapaian sebelum dan selepas. Bila sebut measurable je, maksudnya bandingkan sebelum dan selepas. Sesuatu aktiviti perniagaan yang boleh diukur secara kuantitatif ataupun kualitatif. Okey, baiklah. Sekarang kita tengok pula, tadi kita dah tengok S, kita dah tengok M, sekarang kita tengok A. Apa itu A? A ialah attainable. Attainable ni adalah sasaran yang boleh dicapai jika pekerja menggemblengkan tenaga sepenuhnya berdasarkan sumber yang ada. Okey, bila sebut attainable, dia mesti keyword kata kuncinya adalah boleh dicapai. Dan kita tengok pula R. Apa itu R? R ialah realistik. Realistik. Maksudnya peluang tidak mustahil kita boleh capai. Tak mustahil maksudnya logik. Sesuatu objektif yang kita buat tu mestilah logik. Untuk dicapai di mana perniagaan mampu mencapai sasaran. Bila sebut je realistik, dia mesti logik dan dia ada perkataan tidak mustahil untuk dicapai. Dan T. Sesebuah objektif yang baik, dia mestilah mempunyai time frame. Apa itu time frame? Ada tempoh masa, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Jadi apabila kita nak buat objektif, kita kena pastikan objektif kita tu ada ciri-ciri SMART ini. Apa dia ciri-ciri SMART ini? Specific, measurable, attainable, realistic dan juga time frame. Okey, boleh okey. Nampak tabah banyak salin nota yang cikgu cakap ni. Bukan apa cikgu, saya cuba memahami konsep SMART yang digunakan dan dikongsikan oleh cikgu tadi. Jadi cikgu yakin anak murid cikgu yang di rumah pun kamu pun salin nota sebanyak-banyaknya. Okey, salin kata kunci yang cikgu berikan tadi. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Okey, bila sebut spesifik, kena ingat objektif yang baik ialah objektif yang ada SMART. S, spesifik. Spesifik maksudnya fokus ataupun khusus secara terperinci dan ianya boleh diukur. Kemudian M, measurable. Boleh kita bandingkan. Bila sebut measurable, kata kuncinya adalah bandingkan. Kita boleh bandingkan. Dan
A, attainable. Kita boleh capai. Kata kuncinya adalah boleh capai. Kemudian realistic. Realistic ni maksudnya real. Dia tidak mustahil untuk kita capai. Dan yang terakhir adalah time frame. Bila sebut time frame, dia ada jangka masa, ada tempoh masa untuk kita capai objektif kita tersebut, sama ada jangka pendek ataupun jangka panjang. Ini adalah ciri-ciri objektif yang baik. Jadi bila jumpa kat mana-mana nak buat objektif, mesti ikut kaedah SMART ini. Okey, cikgu nampak tabah dan juga anak murid cikgu yang berada di rumah dah angguk tanda faham. Ya, betul cikgu. Betul-betul faham. Jadi boleh tak kalau kita nak cuba sikit buat uji minda? Okay, anak murid cikgu yang berada di rumah dan juga tabah, jom kita tengok soalan apa? Kita tengok soalan uji minda kita ni. Boleh? Boleh tabah? Boleh cikgu, boleh. Saya cuba dan bantu murid-murid yang lain di rumah. Sekarang ni apa yang cikgu nak ialah tabah dan anak murid cikgu yang berada di rumah padankan, suaikan antara yang berada di sebelah kiri dan yang berada di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ini ialah objektif. Objektif bagi SMART, dan yang di sebelah kanan ni adalah padanannya, jawapannya. Okay, jadi kita tengok dulu yang pertama. Bila sebut boleh diukur. Okey, cikgu patah balik ke slide yang sebelumnya. Boleh diukur. Yang mana satu agak-agaknya yang boleh diukur. Okey, cikgu bagi dulu jawapan. Kemudian cikgu keluarkan balik soalan uji minda ni. Okey, boleh diukur. Apakah padanan untuk boleh diukur ini? Kalau lihat daripada nota tadi cikgu kan, dia berada di bawah measurable kan cikgu? Boleh diukur kan? Okey. Okey, tak apa. Macam ni, cikgu bagi tahu dulu Okey, boleh diukur. Okey, boleh pilih. Adakah jawapannya ada tempoh masa sama ada jangka panjang atau jangka pendek? Kemudian pilihan jawapan yang kedua, peluang tidak mustahil untuk dicapai. Dan yang ketiga, dapat dibandingkan sebelum dan selepas. Okey, tadi cikgu dah bagi tahu dah. Bila sebut je boleh diukur, maka dia mestilah boleh dibandingkan sebelum dan selepas. Okey, ini maksudnya boleh diukur, boleh dibandingkan antara sebelum dan selepas. Okey, cuba kalau kita tengok dekat sini, boleh diukur dalam istilah bahasa Inggerisnya adalah measurable. Okey, jadi boleh diukur, dapat dibandingkan sebelum dan selepas. Okey, di kata kunci tadi kan yang cikgu bagi tahu, dapat dibandingkan sebelum dan selepas. Okey, seterusnya kita tengok pula jangka masa. Cikgu tak nak pergi dekat munasabah. Cikgu nak lajak pergi dekat jangka masa pula. Sebab dah boleh nampak dah jawapannya dekat situ tu. Bila sebut jangka masa, dalam istilah SMART tadi, nama dia apa? Time frame. Okey, jadi bila jangka masa, jawapan dia agak-agak apa tu tabah? Kalau lihat kepada dua kotak yang masih kosong, peluang yang tidak mustahil untuk dicapai tu saya rasa tidak. Dia lebih tepatnya ada tempoh masa sama ada jangka panjang atau pendek untuk padanan kepada jangka masa. Ya, betul. Tahniah tabah. Bila sebut jangka masa, bila sebut time frame dalam istilah yang kita guna SMART tadi tu, padanan dia mestilah ada tempoh masa. Okay, senang je sebenarnya kita nak ingat. Bila kita tengok je jangka masa, secara tak langsung dia mestilah kata kuncinya adalah tempoh masa. Betul tak? Dan yang terakhir, saya yakin yang terakhir ni bukan sahaja tabah boleh jawab, tapi anak murid cikgu yang berada di rumah pun boleh juga jawab dengan tepat. Okey, apa dia tu tabah? Peluang yang tidak mustahil untuk dicapai adalah padanan untuk munasabah. Betul. Dalam bahasa Inggeris tadi, yang kaedah SMART tadi tu, nama dia apa? Realistik. Kan? Okey, jadi realistik maksudnya tidak mustahil untuk kita capai. Okey. Cikgu,
banyak betul lah saya belajar pada hari ini, khususnya untuk mata pelajaran perniagaan. Saya yakin murid-murid di rumah juga sudah mula menguasai sedikit sebanyak mata pelajaran perniagaan. Ibu bapa yang berada di rumah, tolong tengok murid-murid yang lain di rumah, anak-anak kan, mungkin kopi ni ada habis, mungkin keperluan-keperluan makanan sebab kelas kita masih lagi ada. Okey, murid-murid kita berehat sekejap, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Murid-murid masuk kelas. Didik TV KPM. Baik, kembali lagi dalam Didik TV, murid-murid masuk kelas. Okey, kita dah pun bersedia untuk bersama dengan Cikgu Nurlina. Makin menarik kan kalau kita belajar mata pelajaran perniagaan ini. Cikgu Nurlina, kalau dah bersedia, saya dah sedia juga ni nak masuk ke dalam kelas. Silakan. Okey. Baiklah. Seterusnya, okey, tadi cikgu dah terangkan apa itu visi, apa itu misi dan apa itu objektif. Okey, sekarang ni kita akan cuba pula buat latihan. Okey, jom kita tengok. Ini adalah contoh-contoh soalan yang biasanya yang untuk visi, misi dan objektif. Okey, jom kita tengok. Maklumat di bawah ini berkaitan dengan satu jenis perniagaan. Syarikat Wangiku Sendirian Berhad mengeluarkan produk minyak wangi. Syarikat Berjaya mengeluarkan sebanyak 150,000 unit botol minyak wangi pada tahun 2021. Permintaan minyak wangi keluarannya mendapat sambutan hangat pada bulan Mei dan Jun kerana promosi yang dijalankan sempena sambutan Hari Ibu dan Hari Bapa. Terangkan dua ciri objektif yang telah dicapai oleh syarikat Wangiku Sendirian Berhad. Biasanya kan Tabah, kalau soalan yang macam ni, cikgu akan minta anak murid cikgu sediakan pembaris. Baca menggunakan pembaris. Okey. Kenapa? Okey, untuk bila kita baca pakai pembaris, kita akan letak pembaris tu di baris, di setiap barisan perkataan soalan itu, dan kita akan baca ayat demi ayat, baris demi baris. Okey, rasional dia, kita takkan tertinggal pun satu maklumat penting dalam soalan tersebut. Maka kita dapat memberikan jawapan dengan betul dan tepat. Okey, berbalik semula kepada soalan kita ini, dia nak apa? Terangkan dua ciri objektif yang telah dicapai oleh syarikat Wangiku Sendirian Berhad, 4 markah. Jadi kita tengok bagaimana contoh penulisan jawapan yang baik, yang sesuai untuk mendapatkan markah penuh ini, iaitu sebanyak 4 markah. Jadi kita tengok, yang pertama kita mesti kena tulis ayat pemula. Ini menunjukkan yang murid menjawab soalan berdasarkan teks yang telah diberikan. Okey, jadi dia fahamlah apa yang sedang mereka lakukan. Okey, jadi yang ni dua ciri objektif yang telah dicapai oleh syarikat Wangiku Sendirian Berhad. Cikgu ambil dekat mana ayat pemula ni? Cikgu ambil daripada soalan ni tadi. Cikgu bawa turun je salin semula dekat sini. Okey, yang pertama, boleh diukur. Bila sebut objektif, keluarkan SMART itu tadi. SMART. Keluarkan SMART itu semula. Okey. Yang pertama, boleh diukur. Okey. Boleh diukur secara kualitatif ataupun kuantitatif. Mengeluarkan sebanyak 150,000 unit minyak wangi. Daripada mana cikgu dapat jawapan ni? Kalau tengok balik dekat soalan tadi, syarikat Wangiku Sendirian Berhad mengeluarkan produk minyak wangi.
syarikat berjaya mengeluarkan 150,000 unit. Cikgu ambil je jawapan yang ini, kemudian cikgu tuliskan dia di sini. Okey, ini adalah contoh penulisan dan cikgu nak cari kat mana jawapan dia. Sebab tu cikgu selalu bagi tahu dekat anak murid cikgu, jangan risau apabila dapat soalan yang banyak ayat begini, yang banyak stimulus ini, kerana stimulus inilah memberikan petunjuk kepada kamu untuk mencari jawapan. Okey. Kemudian yang kedua, agak-agak apa jawapan yang kita boleh tulis? Kita ambil sahaja jawapan daripada simulasi ataupun teks yang telah diberikan ini. Okey, kita tengok jangka masa ataupun time frame dalam bahasa Inggeris. Okey, ada tempoh yang ditetapkan. Jangka masa maksudnya ada tempoh yang telah ditetapkan, sama ada jangka panjang ataupun jangka pendek. Jadi kalau merujuk balik dalam teks yang diberikan ini, dalam teks soalan ini, jawapannya ialah promosi dijalankan pada bulan Mei dan Jun. Nampak tak dekat sini? Sambutan hangat pada bulan Mei dan Jun kerana ada sambutan Hari Ibu di sini. Jadi boleh ambil jawapan daripada teks ini, boleh ambil ayat daripada teks ini untuk dijadikan sebagai jawapan. Tak ada masalah. Dan kalau beginilah cara penulisan kamu, kamu layak untuk dapat 4 markah ini. Okey, ini kamu layak dapat 4 markah di sini. Okey. Macam mana? Tabah dan anak murid cikgu yang berada di rumah. Saya sangat faham dengan penerangan yang cikgu berikan. Memang kadang-kala memang kita pun sukar nak mencapai 4 markah, tapi dengan penerangan yang cikgu berikan, saya yakin murid-murid di rumah sudah mula faham bagaimana nak mencapai 4 markah penuh tadi tu. Okey, Tanya. Okey, seterusnya kita tengok pula contoh latihan yang seterusnya. Okey, gambar di bawah menunjukkan 2 organisasi perniagaan. Okey, ada organisasi A dan ada organisasi B. Okey, ada organisasi A dan ada organisasi B. Sekarang kan cikgu nak minta tolong tabah, tolong bacakan soalan seterusnya ni untuk cikgu. Okey. Gambar di bawah menunjukkan 2 buah organisasi perniagaan. Dan di skrin yang kelihatan adalah 2 gambar raja, organisasi perniagaan A dan organisasi perniagaan B. Soalannya, berikan 2 perbezaan antara kedua-dua organisasi perniagaan di atas. Dan markah yang diperuntukkan untuk soalan ini adalah 4 markah. Wow. Wah, dah jadi tukang membaca soalan dah. Terima kasih Tabah sebab Sama bantu cikgu bacakan soalan. Okey. Kalau tengok dekat sini ada gambar. Dah lah ada gambar. Lepas tu ada pula perkataan organisasi A, ada pula perkataan organisasi B. Kan, lepas tu 4 markah. Banyaknya. Macam manalah Tabah nak jawab? Ya Tabah. Yeah. Okey, sekarang ni berikan 2 perbezaan antara kedua-dua organisasi berikut. Yang pertama, tengok dulu. Gambar ni gambar mengenai organisasi apa. Kalau tengok dekat sini dia jual sushi. Bila dia jual sushi, maka dia adalah organisasi bermotifkan apa dia Tabah? A ke B cikgu? A ni. Bila dia jual sushi, maka dia adalah organisasi bermotifkan keuntungan. Untung. Okey, pandailah Tabah. Yang kedua, kalau kita tengok dekat sini, rumah anak yatim. Gambar ni rumah anak yatim. Jadi, dia adalah organisasi bukan bermotifkan keuntungan. Okey, perkara pertama kita kena tahu tu dulu. Kita kena bezakan dulu. Yang A ni bermotifkan keuntungan dan yang B ni bukan bermotifkan keuntungan. Barulah kita dapat jawab 2 perbezaan antara kedua-dua organisasi perniagaan tersebut. Baru kita dapat jawab soalan tau bila kita faham. Okey, jadi kita tengok 2 perbezaan. Yang pertama, kita tengok dari aspek dia. Tadi kita dah keluarkan kan? Yang gambar A, organisasi bermotifkan untung, dan yang B, organisasi bukan bermotifkan untung. Kita tengok dari aspek yang pertama, iaitu aktiviti. Bermotifkan untung seperti yang cikgu tanya Tabah masa awal-awal segmen tadi kan? Apa dia? Mengeluarkan barang dan perkhidmatan.
Okey, yang bukan bermotifkan untung, dia tertumpu kepada aktiviti nak bagi perkhidmatan kepada masyarakat. Dan penetapan VMO dia semestinya lah bila bermotifkan untung, dia nak maksimumkan keuntungan, dan bukan bermotifkan untung, dia nak memberi kepuasan dan menjaga kebajikan ahlinya. Manakala yang terakhir, sumber keuangan pula ialah kalau bermotifkan untung, dia dapat daripada simpanan dia sendiri ataupun daripada pinjaman ataupun keuntungan perniagaannya sebelum ini. Dan kalau bukan bermotifkan untung, maksudnya sumber pembiayaan dia daripada kerajaan ataupun sumbangan daripada yuran keahliannya. Jadi kalau begini cara kamu jawab, kamu dapatlah markah penuh. Sekarang ni kan cikgu nak tanya, boleh tak kalau dalam pentaksiran Tabah nak tulis jawapan dalam bentuk jadual macam ni? Ya tak ya juga cikgu. Bolehkah begini ataupun perlu dipanjangkan jawapannya? Okey. Macam ni untuk anak murid cikgu yang berada di rumah, contoh penulisan jawapan seperti ini diterima dan kamu tetap dapat markah penuh. Jadi kalau kamu tulis dalam bentuk jadual ataupun dalam bentuk ayat ataupun dalam bentuk perenggan ataupun dalam bentuk poin, tak ada masalah. Diterima cikgu? Diterima. Yang penting kamu jangan hantar kertas kosong dekat cikgu. Kamu mesti kena tulis tau. Kalau Betul. tak nanti cikgu sedih bila cikgu dapat kertas kosong daripada kamu. Sekurang-kurangnya adalah markah yang nak diberikan. Ya, kan? betul. Okey, cikgu, kita dah sampai di penghujung untuk mata pelajaran perniagaan. Apakah rumusan yang boleh cikgu berikan berkenaan dengan mata pelajaran perniagaan yang kita belajar pada hari ini? Okey, baiklah anak-anak murid cikgu yang berada di rumah. Okey, hari ini kita belajar mengenai visi, misi dan objektif. Okey, visi ini adalah perancangan keseluruhannya tentang perniagaan kita, sesebuah perniagaan kita. Kemudian kita ada belajar tadi visi dan kita ada belajar objektif. Dan objektif ni pula, kamu kena ingat objektif ni untuk membina objektif yang baik, kamu mestilah mengikut kaedah SMART yang kita dah belajar tadi tu. SMART tu apa dia? S untuk specific, S, M, measurable, A, attainable, R, realistic dan T, time frame. Okey, mesti kena ikut semua yang itu. InsyaAllah kamu akan dapat membina sebuah perniagaan yang baik. Dan cikgu selalu pesan dekat anak murid cikgu, memang kamu penat untuk belajar, untuk dapatkan keputusan yang baik. Tapi kamu ingatlah, penat akan hilang tapi manfaat akan kekal selama-lamanya. Apa maksud dia? Apabila kamu dapat keputusan mata pelajaran perniagaan, kamu dapat A dalam pentaksiran, dalam apa jua peperiksaan, maka itulah manfaat yang kekal selama-lamanya, keputusan A tersebut. Dan biasa cikgu bagi tahu dekat anak murid cikgu, perniagaan menjamin masa depan anda. Ambillah subjek perniagaan. Cikgu, yalah saya pun dah mengikuti kelas mata pelajaran perniagaan cikgu kan. Bagaimana agaknya prestasi saya pada hari ini? Saya pun bimbang juga cikgu ni. Betul ke saya jawab? Adakah okey sumbangan saya sepanjang saya bersama dengan cikgu dalam kelas ni? Okey. Penglibatan Tabah dalam kelas cikgu, cara Tabah jawab semua soalan yang cikgu bagi, keputusannya sangat cemerlang dan membanggakan. Cikgu bangga dengan kamu Tabah. Kamu dapat menjawab dengan baik kesemuanya. Bukan saya saja, tapi saya yakin sekali murid-murid yang di rumah juga cemerlang pada hari ini mengikuti Cikgu Nurlina dan juga Cikgu Kulina dan juga saya sehinggalah ke penghujung mata pelajaran perniagaan kita pada hari ini. Cikgu, mungkin ada juga murid-murid lain yang bertanya, dekat mana boleh kita buat ulang kaji? Okey, untuk anak murid cikgu yang berada di rumah, sekiranya anda nak mengulang kaji, anda nak mengetahui lebih lanjut lagi tentang mata pelajaran perniagaan yang cikgu ajar pada hari ini, bolehlah layari Pelantar Delima KPM. Okey, boleh lihat di situ di Pelantar Delima KPM. Okey, baik. Jadi jangan lupa ya, Pelantar Delima
KPM. Jadi murid-murid ataupun ibu bapa yang mengikuti kita pada hari ini boleh bantu anak-anak kita untuk membuat ulang kaji. Baik, sampai di sini sahajalah mata pelajaran perniagaan kita pada hari ini. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nurlina binti Muhammad dari SMK Tinggi Kelang dan juga cikgu kita, Cikgu Kulina. Terima kasih banyak kerana membantu murid-murid pendidikan khas dan juga ibu bapa untuk memahami mata pelajaran perniagaan kita pada hari ini daripada Sekolah SMK Sultan Abdul Samad, Petaling Jaya. Baik, sampai di sini saja cikgu. Terima kasih banyak. Sampai kita jumpa dan jumpa lagi dalam mata pelajaran perniagaan yang lain pula. Saya Tabah Syahdan Osman. Murid-murid, masuk kelas. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.